Ibrah yang pertama perlu kita ambil daripada peristiwa Isra dan Mi'raj sebagai anugerah dan hadiah kepada Nabi adalah disebabkan oleh kerana dugaan yang besar dilalui oleh Nabi sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj sehingga dugaan yang besar itu mengundang datangnya jemputan daripada Allah kepada beliau. Dalam keadaan kesedihan yang luar biasa dilalui oleh baginda Rasulullah dan perlu kita sedari bahwasanya baginda Rasulullah adalah manusia seperti kita dalam hal-hal kesedihan, musibah, perasaan, sifat-sifat kemanusiaan, tapi tidak seperti kita dalam maqamnya, dalam ma'rifahnya, dalam kedudukannya, tidak sama dengan kita. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya'u thumma al-amthal fal-amthal." Orang yang paling berat diduga oleh Allah itu adalah para nabi, lalu kemudian orang-orang yang hampir kedudukannya dengan para nabi. Emosi baginda Rasulullah sangat tertekan pada waktu itu. Yang pertama, ditinggalkan oleh seorang yang sangat disayang, istri tercintanya Siti Khadijah. Yang kedua, ditinggalkan oleh pelindungnya Abu Talib yang melindungi beliau saat beliau berada di Mekah. Sehingga dikatakan tahun itu tahun kesedihan. Yang ketiga, beliau dihalang untuk berdakwah di kota Mekah sebagai profesi utama beliau adalah berdakwah. Dihalang untuk menyampaikan kepada sesiapapun, ditekan dan disakiti. Terpaksa berhijrah ke Taif pun tak ada ruang juga untuk berdakwah. Kembali daripada Taif ditekan sekali lagi tak boleh masuk ke negeri kelahirannya. Sehingga daripada segala sudutnya beliau dihalang untuk menyampaikan dakwah yang murni ini. Mungkin sebahagian daripada kita berhadapan dengan pelbagai macam tekanan. Bila Nabi SAW dihalang melakukan pekerjaannya dalam berdakwah, tiada pekerjaan yang lebih berharga daripada dakwah. Ada di antara kita juga yang terhalang daripada menyambung kerja atau dipindahkan atau tugasan-tugasan yang berat atau mungkin ada yang dibuang kerja. Namun pada keadaan Nabi dihalang untuk berdakwah yang merupakan pekerjaan paling mulia daripada seluruh pekerjaan, dan itu tekanan yang luar biasa dilalui oleh baginda Rasulullah. Satu hari Hasan al-Basri jumpa dengan seseorang yang nampak pada wajahnya ini kesedihan yang sangat. Kemudian ditanya kepada lelaki itu, adakah rezeki kamu itu berkurang daripada apa yang ditentukan oleh Allah? Dia kata tidak. Adakah ajal kamu itu akan bertukar daripada apa yang sudah ditentukan oleh Allah? Dia kata tidak. Adakah pekerjaan dan perbuatan kamu itu akan berubah daripada apa yang ditentukan oleh Allah? Dia kata tidak. Kalau begitu sedih untuk apa? Fa'ala malham, untuk apa stres kalau kita ada Tuhan? Untuk apa merasa tertekan kalau kita ada solusi dan jalan keluar? Untuk apa rasa tertekan kalau kita boleh menyeru dan memanggil kepada Tuhan? Ketahuilah, masa ini tidak berkekalan dalam keadaan sama keadaan yang kita hadapi. Tak ada orang sepanjang hidup sedih, tak ada orang sepanjang hidup senang. Up and down, pasang dan surut keadaan manusia adalah perkara biasa dilalui di atas muka bumi ini.
Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah dalam kesedihannya. Tidak boleh masuk ke kota Mekah, tidak boleh berdakwah. Beliau berdoa kepada Allah. Hadirin dan hadirat. Kita hayati doa Nabi yang menyebabkan doa itu datangnya jemputan daripada Allah. Katanya, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati. Ya Allah, aku mengadu kepada Engkau kelemahan diri aku. Wa qillata hilati, dan sedikitnya upaya aku. Wa hawani 'alan nas, dan rendahnya aku dilihat oleh orang lain. Ila man takiluni, kepada siapa Engkau serahkan aku? Engkau adalah Tuhan kepada orang-orang yang lemah. Aku orang yang lemah, Engkau Tuhan aku. Kata Nabi SAW, katanya, in lam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Selagi mana Engkau tidak marah pada aku, wahai Allah, aku tak peduli orang buat apa pada aku. Nak lempar, nak menghalang, tak boleh masuk ke kampung halamannya, aku tak peduli itu semua. Yang aku pedulikan, Engkau jangan murka pada aku. Kalimat ini mengandungi makna yang dalam di dalam memberi kekuatan kepada psikologi. Kalimat ini memberikan kekuatan yang tidak boleh didapat oleh psikiatri. Tak boleh didapat oleh mana-mana dokter. Tidak boleh didapat pada mana-mana manusia yang boleh memberi kekuatan selain daripada kekuatan dari Allah bagi orang yang datang kepada Allah khususnya dalam keadaan sempit. Mana di dalam Al-Quranul Karim yang tidak diceritakan keadaan orang ketika sampai kepada kemuncak sempit dalam hidup dan kembali kepada Allah yang tak terselesaikan masalahnya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala solusi pada setiap masalah. Di dalam Al-Quranul Karim diceritakan tentang Nabi Ayub yang sekian lama susah dalam hidupnya dan juga sakit. Beliau diberitahu oleh istrinya, kenapa kamu tidak berdoa kepada Allah untuk minta sembuh? Katanya, aku sekian lama diberi sehat, baru sekian tahun diberi sakit. Malu nak minta sehat karena masa sehat yang diberi oleh Allah lebih banyak daripada dugaan sakit yang Allah duga aku. Nak minta sehat pun malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Ayub berdoa karena melihat istrinya yang bersusah payah jaga dia, merawat dia. Sehingga sampai kepada satu keadaan Nabi Ayub tak tahan tengok istrinya. Barulah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quranul Karim katanya, ya Allah, aku sudah berhadapan dengan satu kesusahan. Kesusahan yang paling berat ketika tengok istrinya susah payah jaga kepada dia. Wa anta arhamur rahimin, Engkau maha pengasih daripada seluruh yang mengasihi. Diangkat kesusahannya oleh Allah Subhanahu wa taala daripada Nabi Ayub. Nabi Yunus ketika berada dalam perut ikan, sehingga sampai kepada peringkat dia hampir putus asa, ia menyeru, an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, maha suci Engkau, tiada Tuhan selain Engkau, aku adalah orang-orang yang zalim. Fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Kami terima seruannya, panggilannya kepada Allah. Aku selamatkan dia daripada kesusahannya. Dan demikian aku angkat segala kesusahan daripada orang-orang yang beriman. Artinya, sejauh mana keadaan menekan kepada kita, jangan sampai lupa pintu menuju kepada Allah untuk mengangkat segala kesusahan. Baginda Rasulullah diceritakan, kana idza hazabahu amrun dhahaba ila shalah. Baginda kalau berada masalah besar, beliau sholat 2 rakaat, report kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian anugerah peristiwa Isra dan Mi'raj diberikan oleh Allah kepada baginda Rasulullah sebagai jemputan. Baginda Rasulullah ketika dikumpulkan orang,
Apa cerita? Bagi tahu semalam aku pergi Baitul Maqdis dan semalam juga aku balik. Mereka tak percaya. Ada yang pegang kepala macam ni, ada yang palingkan wajahnya dan macam-macam. Satu di antara mereka menguji kepada Nabi, kalau engkau pergi Baitul Maqdis dengan betul, apa buktinya? Berapa tiang Baitul Maqdis, yakni tiang masjidnya itu ada berapa? Kita kalau pergi ke mana-mana tempat yang tiangnya banyak, tak akan kita nak hitung tiang-tiang itu. Kita pergi Masjid Nabawi, pernah hitung berapa tiang? Tak pernah. Tak terlintas pun sebab kita masuk ke situ bukan untuk hitung tiang, melihat keajaiban anugerah yang Allah berikan. Tapi saja ada orang nak tes, nak pastikan. Kata baginda Rasulullah mengatakan, masa itu aku tak camlah jumlah tiang. Maka Allah Subhanahu wa taala buka hijab. Aku nampak Baitul Maqdis. Sebelum ada satelit, sebelum ada live streaming, sebelum ada online virtual macam kita punya majlis hari ini, belum ada alat-alat apapun yang dibuat oleh manusia saat ini pernah ada dahulu diberikan oleh Allah tanpa alat apapun juga kepada baginda Rasulullah. Tidak cukup Baitul Maqdis yang ada di Palestina ditunjukkan oleh Nabi. Beberapa kejadian yang ditunjukkan oleh Allah kepada Nabi sementara Nabi berada di Madinah, kejadian itu berlaku di tempat lain. Lebih daripada itu, Allah tunjukkan kepada Nabi sementara Nabi berada di Madinah, sedang salat, dibuka pintu hijab oleh Allah untuk nampak syurga dan nampak neraka. Apa yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala untuk ditunjukkan kepada sesiapa hambanya. Mula bila akal manusia itu menjadi neraca, apa yang patut diterima oleh akal dan apa yang tak patut diterima oleh akal. Mana yang logik dan mana yang tidak logik. Akal siapa yang boleh dijadikan neraca untuk menjadi ukuran kepada segala kejadian yang berlaku di alam ini. Kita berhadapan dengan COVID-19, berapa banyak orang yang berakal yang pening untuk menyikapi bagaimana menanggulangi virus COVID-19. Dokter pun bertelaga satu dengan yang lain sehingga menjadi korban orang awam juga. Kalau dulu orang-orang ulama beza pendapat bikin pening kepada orang awam. Sekarang dokter bertelaga bikin pening juga dengan orang awam. Ianya menunjukkan bagaimana peranan orang yang berpengaruh kepada orang ramai bila bertelaga akibat dan impaknya kepada orang lain. Baginda Rasulullah dibukakan hijab itu nampak Baitul Maqdis, dikira semua tiang yang ada diberitahukan, mereka pun juga tetap mengatakan ini sihir, engkau cukup hebat. Kata Nabi, engkau tak percaya, engkau bagi tahu, tanya dengan satu kafilah, aku semalam dalam perjalanan aku jumpa dengan kafilah dan aku ambil air daripada kafilah itu. Kata mereka mengatakan bila kafilah itu sampai, esok sebelum terbenam matahari sampai. Kata mereka, kita tunggu esok kafilah datang. Kata Nabi, kita tunggu. Kafilah datang, matahari dah hampir terbenam. Ditanya kepada kafilah itu, apa yang berlaku kepada kamu dalam perjalanan kamu menuju ke Mekah? Aku jumpa dengan Muhammad dan ambil air daripada tempat kami. Itu pun tak percaya juga. Akal siapa nak dijadikan neraca? Kalau minta bukti, ditunjukkan bukti, tak mau terima juga. Nilai sebuah kejujuran tanpa mengharapkan apa-apa balasan daripada orang yang kita berkata jujur kepadanya. Baik itu dia terima atau tidak, dia bermusuh dengan kita atau tidak, kejujuran